Assalamualaikum, selamat pagi semuanya yang menonton Malaysia hari ini. 9.30 pagi kami bawakan 29 November. Di penghujung bulan November. Yes. Kita bertemu lagi untuk siri ini. Betul, untuk siri ini yang terbaru bersama dengan saya Fazli Fuad dan juga Fariha. Itulah dia. Hari ini 29 November, besok dah 30 November. Lepas tu kita dah masuk bulan Disember, satu bulan terakhir untuk kita nak menamatkan 2023. Adakah anda semua okey? Pada suami okey ke tu? Sebab Fariha daripada pagi-pagi tanya, suami semua okey ke? Alhamdulillah, suami semua okey. Kita kena tanya khabar suami. Sebab kalau suami tak sihat, isteri pun tak sihat tau. Oh, dia ikut sebab kalau suami dia kalau tak sihat, dia manja lebih. Jadi para isteri ni kadang-kadang penting sikit nak fikirkan tentang suami. Bagus. Isteri sentiasa berfikir pasal jangan sampai masuk pada dalam kamera. Okey, apapun terima kasihlah kepada anda semua yang masih lagi kekal tengok kami dekat Malaysia hari ini. Sudah pastinya anda ternanti-nantikan apakah pengisian yang menarik akan kami bawakan selama 1 jam ni, Fariha. Nanti kita bawakan topik utama ini perlu diberi perhatian walaupun setiap tahun kita tahu ada saja kes buli di kalangan murid-murid ataupun pelajar di sekolah, tapi ini kita tumpukan kepada mereka yang kini berada di asrama. Bercakap tentang asrama ni kan, kalau ibu bapa kalau letakkan anak-anak kita kalau di asrama tu, salah satu pendekatannya adalah untuk nak berikan mereka ni cara untuk berdikari. Betul. Kan. Tapi dalam masa yang sama juga kita rasa macam seperti satu kerusingan juga. Adakah anak kita tu benar-benar berada dalam kondisi yang stable untuk duduk kat sana? Betul. Benda tu sebenarnya memberikan satu momokkanlah juga kepada ibu bapa. Kadang-kadang kata, tak apalah, biarlah anak kita berdikari dan sebagainya. Walaupun kita tahu dulu pun ada juga, cumanya sekarang ni yang lebih memomokkan apabila perkara-perkara ini dirakam dan ditularkan. Jadi kita ibu bapa melihat dengan mata kepala kita ni, itu memberi impak yang sangat mendalam. Tapi sebenarnya biarlah kita ada satu penyelesaian yang lebih baik untuk kita hentikan kes buli di kalangan anak-anak ni. Betul. Sekejap lagi kita akan kongsikan tajuknya kes buli ni di kalangan pelajar-pelajar di asrama. Jadi untuk waktu sekarang ni kita nak lihat apakah yang menarik untuk kita kongsikan. Kita mulakan dengan ni lah. Dalam terbuka ni satu surat yang telah pun digambarkan kat sini apabila tebusan yang dilepaskan daripada pejuang Hamas untuk adik kita ni dan juga maknya ni. Jadi ini surat ini telah tular sejak semalam. Sesuatu yang boleh kita katakan penghargaan yang cukup bermakna daripada rakyat yang berada di Israel tu kepada Brigade Al-Qassam. Jadi mungkin kita boleh baca titipan surat ini. Ini ke yang kita boleh kongsikan? Okey, ini dia. Kepada Jeneral yang telah menemani saya dalam beberapa minggu kebelakangan ini, nampaknya kita akan berpisah esok. Tetapi saya ingin mengucapkan terima kasih dari lubuk hati saya untuk kemanusiaan luar biasa yang kalian tunjukkan terhadap anak saya. Nama anaknya adalah Emilia. Kalian seperti ibu bapa kepadanya, menjemputnya ke dalam bilik kalian bila-bila masa yang dia mahu. Dia mengakui kalian semua kawannya bukan saja kawan biasa tetapi seseorang yang benar-benar baik dan disayangi. Jadi ini kata-kata yang cukup tulus daripada seorang ibu. Tapi satu ni, saya nak ambil ni. Ni. Daniel berkata, pejuang Hamas sabar melayani kerana anaknya termasuk memanjakannya dengan manisan, buah-buahan dan semua permintaannya. Jadi dilayan seperti sang puteri lah. Betul. Bayangkan dalam keadaan kegelapan peperangan itu masih ada hati-hati yang boleh menghormati kan orang-orang walaupun kita tahu itu permusuhan yang telah berlaku sekian lama, tetapi itulah dia sebagai seorang manusia. Okey, seterusnya kita bercakap berkenaan cuaca lah Kita bawakan sikit perkembangan cuaca. Ini cuaca di beberapa buah tempat nampaknya di Kangar hujan, yang lain tu semua cerah. Okey, Kota Baru hujan, Kuantan, Senai. Okey. Ada lagi yang hujan? Itu saja. Ya, kalau kita lihat rata-rata dekat sekitar Lembah Kelang ni, memang keadaan cuaca sebelah pagi ni memang baik sajalah. Tetapi keadaan mungkin akan berbeza sedikit di bahagian pantai timur. Di sebelah petang ataupun pagi ini. Baik, untuk mengikuti perkembangan secara terus, kita nak bersama dengan wartawan kami, Asri, yang telah pun berada di Terengganu. Semalam dia berada dekat Kelantan. Hari ini di Terengganu pula. Silakan Asri. Pasal jalan tanah sini kan? Basah sikit. Hati-hati Cik Ibrahim, jalan licin. Walaupun lama dah tak hujang sini, tapi tanah basah lagi. Alhamdulillah.
Assalamualaikum, selamat pagi kepada semua penonton Malaysia hari ini. Saya Asyik Badrun bawakan secara langsung dari Kampung Paya 5 Amas. Dan sebentar tadi saya bersama dengan Encik Ibrahim untuk meninjau sekeliling kampung di sini yang rata-rata kira-kira lebih kurang ada 52 biji rumah yang terjejas bersama dengan 22 buah keluarga. Betul, Encik Ibrahim. Dan saya nak kenalkan, ini Encik Ibrahim merupakan pengerusi kampung di sini. Assalamualaikum, Encik Ibrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mungkin Encik Ibrahim boleh ceritakan sikit keadaan banjir waktu sebelumnya. Banjir kampung ni sebenarnya di kampung ni dikelilingi oleh paya lah. Paya. Rumah ni pun jarak dengan paya lebih kurang 10 meter sahaja. Purata hujan baru ni dianggarkan 92 mm. Yang menyebabkan banjir tu agak mendadaklah naik. Menyebabkan 22 keluarga terpaksa berpindah ke PPS. Yang sebahagian lain daripada 52 lagi 20 lebih kurang 30 keluarga lagi tu masih kata duduk di rumah kerana air hanya dikeliling sahaja. Dan katanya banjir di sini adalah limpahan daripada air daripada paya. Betul. Jadi mungkin saya difahamkan hanya jalan saja yang kelihatan. Kalau nak nampakkan kesan dekat bahagian rumah ni, bahagian tepi sini, tuan. Ya, betul. Mungkin bahagian di bahagian sini. Dan ada yang mengatakan paras rumahnya yang sampai pinggang, betul? Betul. Ada sebahagian rumah tu sampai paras pinggang. Rumah depan ya, sebab dia rumah depan tu dia agak rendah lagi. Sebab tu lah dia sampai pinggang. Macam rumah ni sampai sinilah. Rumah depan tu buat paras lutut. Area ni biasanya kalau hujan biasa tak adalah sampai tahap ni, mungkin bawah sikit, tak masuk dalam rumah pun. Kali ini sebab purata hujan tu terlalu banyak sampai sehinggakan berkali ganda dengan biasa, menyebabkan banjir tu cepatlah naik. Sebab takungan air, kawasan ni ada takungan air daripada 2-3 kampung. Faham? Baik, jom kita sama-sama melihat antara kediaman lain lagi. Jom, Cik Ibrahim. Katanya mereka ini ataupun mangsa banjir sudah mula pulang ke rumah masing-masing pada hari Khamis untuk melihat dan dijangka pada hari Khamis itu banjir sudah pun mula pulih. Tapi pada hari Jumaat barulah masing-masing melihat keadaan rumah, dan ini adalah salah satu rumah yang boleh dikatakan rumah yang terakhir daripada 52 buah rumah yang sedang dibersihkan. Kalau dapat lihat di sekeliling ini, aktiviti gotong royong masih lagi dijalankan daripada di rumah yang terakhir ini. Jadi saya nak bersama dengan pemilik rumahnya. Assalamualaikum. Apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Mungkin Puan boleh ceritakan bagaimana keadaan rumah pada waktu banjir itu? Hari tu keadaan banjir memang teruk lah. Dalam rumah masuk air sampai sekaki jugalah air tu. Lepas tu banyaklah barang-barang yang rosak semua. Tu je. Banyaklah barang yang rosak. Saya difahamkan ada yang dah dibakar ni. Ada yang dah dibakar. Katil, almari semua dah dibakar dah. Memang dah tak boleh digunakan langsung? Tak boleh. Sebab air kan sudah bekok dah dalam almari tu. Memang tak boleh guna lah. Jadi mungkin kalau anda di rumah boleh saksikan, ada paparan visual yang kami kongsikan, paras air itu sudah sampai di paras lutut di sini kan? Ya, betul. Di paras lutut. Jadinya memang air itu masuk dari depan ataupun dari belakang, macam mana? Dari belakang. Jom kita tengok dalam rumah boleh? Boleh. Masa. Mungkin Puan boleh ceritakan bahagian mana yang paling teruk terjejas? Okey. Di bahagian mana, Puan? Di bahagian ni, dekat lutut jugalah dalam kat air ni. Minta izin masuk ya? Boleh masuk. Ni bahagian, ni bilik. Ni Bilik ruangan utama. Bilik ruangan utama. Jadi mungkin hari ini apa perkara-perkara yang ataupun barangan yang perlu dikemas terlebih dahulu? Semua ni barang-barang, semua baju tu semualah untuk dikemas. Akak balik barang-barang semua ni lah yang terkena air semua. Macam itulah. Difahamkan sejak bila mula mengemas
dan masih lagi menjalankan aktiviti gotong royong ni? Hari Jumaat hari tu start mengemas, lepas tu hujan turun lagi, lepas tu jadi tak boleh nak kemas mana lah. Sebab cuaca pun tidak mengizinkan, jadi sikit-sikit macam tu lah. Kita kemas. Ni pun masih lagi mengemas untuk hari ni. Daripada Puan sendiri, Puan menjangkakan tak yang air akan masuk ke dalam rumah? Tak menjangka sebab sebelum ni tak masuk. Untuk tahun ni memang lebat sangat-sangat. Biar tak menjangka lah, sebab tu tak sempat nak akak barang semua. Jadi di bahagian di kejiranan ni memang tak kena banjir atau macam mana? Ini rumah saja, saya difahamkan ada 2 biji rumah saja yang kena. Yang kena, yang lain tinggi. Kawasan rumah saya dan yang kat belakang je rendah. Inilah rumah terakhir yang akan dibersihkan. Jadi mungkin boleh lambai sikit antara ahli jawatankuasa yang turut sama-sama bekerja bergotong royong di bahagian luar sana, mungkin boleh lambai sikit. Letih? Tak apa, asalkan kita bersama-sama bergotong royong untuk memastikan kita menjagalah kemaslahatan antara satu sama lain kan. Dan mungkin harapan daripada Puan, mungkin dengan kerjasama daripada semua pihak, tak kira daripada peringkat umur, jiran ataupun walaupun rumah jauh sanggup datang kan, mungkin perasaan yang nak dikongsikan ataupun harapannya. Terharulah, semua jiran semua baik, datang tolong dalam kita keadaan susah ni kan. So harapan saya semoga lepas ni tak naik dah lah air ke kat kampung kita ni. Mungkin boleh lepas kita banner apa yang patutlah untuk air keluar kan. Itulah. Jadi sampai sekarang ada tak macam barang elektrik yang terjejas ataupun bagaimana? Adalah, seperti macam meja basuh, peti ais, macam itulah. Jadi sekarang ini Puan dan suami bekerja ataupun macam mana untuk sekarang ini? Untuk sekarang ni saya tak bekerja lagi sebab masih lagi mengemas rumah. Itulah. Itu. Jangkaannya bila agak-agak akan selesai? InsyaAllah dengan kerjasama semua ni akan cepatlah selesai. Baik. Mungkin boleh tunjukkan mana suaminya yang tulang belakang. Boleh tunjuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Inilah suaminya yang menjadi tulang belakang kepada Puan, dan ini setakat ini saja saya dapat kongsikan kepada anda sebab sekejap lagi saya pula nak sambung gotong royong dekat sini sampai kita bersih. Ini rumah yang terakhir di kampung dekat daerah Kuala Nerus, Kuala Terengganu. Kembali ke studio. Buli, sesuatu tindakan dengan niat untuk menyakitkan hati dan memberi tekanan kepada mangsa. Buli yang terjadi biasanya melibatkan serangan fizikal dan ancaman. Menurut Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM), jumlah kes buli di sekolah terus meningkat tahun ini berbanding 2 tahun sebelumnya dengan 4,994 kes direkodkan setakat bulan lalu. Buli dalam kalangan pelajar sekolah memang tidak asing lagi didengari. Antara kes buli, video yang berdurasi 47 saat menunjukkan mangsa tingkatan 1 sekolah yang sama dipukul oleh 4 pelajar tingkatan 1 dan 2. Kes ini disiasat mengikut Seksyen 323 Kanun Keseksaan dan jika sabit kesalahan, boleh dihukum penjara sehingga setahun atau denda sehingga RM2,000 atau kedua-duanya sekali. Tular di aplikasi TikTok, seorang pelajar tingkatan 1 sekolah menengah di daerah Kuala Nerus dipukul oleh pelajar tingkatan 2 sekolah sama. Hasil daripada laporan, kejadian berlaku dalam kawasan sekolah ketika pelajar mahu pulang ke rumah. Mangsa buli juga dikatakan ditumbuk sehingga sesak nafas dan dipijak hingga pengsan. Ini pula respon dari mangsa yang pernah menjadi mangsa buli. Ya, saya pernah dibuli. Waktu tu saya duduk di asrama penuh lah, tingkatan 1. Kalau kita cakap pasal buli ni, of course senior kita lah. Jadi waktu saya tingkatan 1, yang buli saya tu senior tingkatan 2, tingkatan 3, tingkatan 4, tingkatan 5. So of course kalau di asrama yang membuli kita adalah senior kita.
Kejadian kena buli tu biasalah kalau duduk di asrama ni kan, kalau kita tanya mana-mana orang yang pernah duduk di asrama, kena basuh baju senior, kena gosok baju senior, kena kemas katil senior, yang tu dah seolah-olah menjadi budaya dalam asrama. Tapi bila ada juga, macam kalau ikut pengalaman saya, situasi saya pernah juga kena pukul, dipukul beramai-ramai oleh senior waktu saya tingkatan 1 lah. Pada saya benda tu, alasan tu tak munasabah. Dia kata saya tak hormat senior. Saya tak hormat senior tu maksudnya kita lalu sebelah, kita tak bagi salam, ataupun mungkin senior panggil tapi dia kena panggil 3-4 kali baru kita datang. Jadi alasan dia macam tu lah yang buatkan saya kena, yang saya pernah kena pukul lah. Of course lah, kita sebagai parents kan mestilah kita marah kan, bila kita dengar anak kita kena buli di asrama kan. Kalau kena buli, kita kena bercakap lah, buat aduan kepada pihak sekolah ataupun pihak warden di asrama, supaya perkara ni diambil tindakan, dan ataupun beritahu kepada parent apa yang berlaku di asrama ataupun di sekolah. So kena maklumkan lah supaya kita boleh ambil sesuatu tindakan lah untuk mereka-mereka yang kena buli di asrama ataupun di sekolah. Kes buli di sekolah sepatutnya tidak berterusan berlaku kerana ini boleh memberi kesan fizikal dan mental. Pemantauan daripada pihak sekolah dan ibu bapa secara tidak langsung mampu mengekang kes buli ini. Luluh tahu hati ibu, hati ayah bila tengok video-video yang seumpama tu. Sebab kita sendiri pun sebagai ibu bapa, kita tak pernah pun pukul anak kita sendiri macam tu. Betul. Jadi video-video inilah sebenarnya akan memberi satu impak kesan yang sangat mendalam kepada ibu bapa dan juga of course kepada anak-anak yang lain kan bila melihat. Jadi bagaimana kita nak mencari jalan penyelesaian yang terbaik kepada semualah, kepada seluruh masyarakat sebenarnya. Kalau bercakap tentang jalan penyelesaian, sebenarnya kalau kita dekat MHI pun saban tahun juga kita bawakan topik ini kan. Tetapi kalau kita lihat trend untuk kes buli ini sentiasa berubah dari semasa ke semasa. Tapi kalau kita lihat juga kebanyakan trend kes buli ni, kebanyakannya memang mesti ada yang merakamkan video ataupun gambar. Kadang-kadang kita pun tidak pasti adakah video tersebut tu tujuannya adalah untuk apa. Tetapi dalam masa sama juga ianya adalah salah satu daripada bukti yang paling konkret kan untuk kita nak membuktikan kesalahan yang dilakukan oleh para pelaku kes buli ini. Baik. Okey, kita nak bersama dengan tetamu kita. Ini pastinya pengalaman yang cukup banyak. Kita nak bersama dengan Profesor Madya Datuk Muhammad Ali Hassan, Presiden PIBGN, Majlis Pemuafakatan PIBG Nasional. Kita nak bersama dengan beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasihlah di atas jemputan ini. Ya. Datuk pun tengok tadi sebahagian daripada klip video kan. Okey. Kita tahu tadi Afak pun cakap setiap tahun kita bawa juga tajuk-tajuk seperti ini. Betul. Tapi pastinya ada trend yang baru berdasarkan pengamatan Datuk sendiri. Kan bila banyak kes-kes dirujuk ni, sekarang ni trend kes ni bagaimana setiap tahun? Saya lihat perkara ini nampaknya berterusan dan susah nak beri noktahnya. Dan trend ini bukan sahaja di sekolah-sekolah menengah, sekolah-sekolah rendah, di IPT pun berlaku dan tempat bekerja pun ada juga berlaku. Dan yang agak menarik juga bukan saja dilakukan oleh pelajar-pelajar lelaki tetapi pelajar-pelajar wanita. Mereka mempunyai kumpulan geng masing-masing dan membuli yang kebanyakan junior. Dan kita lihat trendnya yang ialah mereka dalam kumpulan melakukan bullying ni kepada mereka yang sama ada tunggal ataupun yang tak ramai. Dia biasalah orang bila seorang dua tak berani, tapi bila berkumpulan dia agak macam rasa gembira untuk melakukannya. Dan mungkin disebabkan ini trend disebabkan pada masa-masa lampau. Mereka mungkin salah satu mereka ini pernah dibuli atau mereka merasakan nak balas dendam. Dan juga kita lihat bahawa pelajar-pelajar berkenaan ini juga merasakan bahawa mereka telah didorongi oleh pihak tertentu dan tidak terkawal, atau bagi saya melihat bahawa mungkin kurangnya kasih sayang dari rumah dan mereka melepaskan cara mereka untuk menjadi ketua dalam kumpulan di sekolah tersebut, sama ada di asrama penuh
atau di sekolah biasa atau di sekolah harian. Ya, itu adalah mungkin disebabkan beberapa perkara lah, mungkin dibawakan dari rumah kan, dibawakan terus ke sekolah. Tapi saya lihat trend yang agak menarik, saya kira lah. Mungkin ada baiknya. Kebanyakan mereka ni agak seronok untuk merakamkannya. Ya. Tujuannya untuk apa sebenarnya ni, Datuk? Saya rasa seronokkan lah. Ada hikmahnya. Bagi saya, mungkin dengan rakaman ini ditonjolkan pada orang ramai, orang akan menyiasat dan mencari, mungkin disebabkan mereka terasa bertanggungjawab untuk menyelesaikan perkara ini, tetapi tak boleh menyelesaikannya. Jadi mungkin disiarkan menerusi penilaian. Jadi orang yang melihatnya akan mengambil tindakan. Ini ada hikmah dan ada baiknya. Betul. Daripada mereka tak siarkan dan kita tidak tahu langsung. Tapi perihal kelakuan murid-murid kita ini semakin lama semakin berani, Datuk. Bukan saja kalau kita katakan skop untuk pelajar ni di sekolah menengah, malahan sekolah rendah pun dah ada kes buli. Dan baru-baru ini pun kita dikejutkan pelajar 13 tahun cuba untuk menikam pemandu e-hailing. Jadi emosi kanak-kanak ataupun murid-murid seawal usia sekolah rendah ni dah kata orang tu nak mencabar kelakuan mereka ini. Saya rasa terkilanlah sebab mungkin tak perasan atau mungkin tidak tahu, tidak mengguris di hati mereka bahawa kesannya bukan saja fizikal tetapi kesannya emosi dan psikologi dan akan barangkali kekal di dalaman semasa. Dan inilah barangkali salah satu sebabnya wujudnya budaya high society atau buli-membuli ini disebabkan bahawa mereka pernah dibuli dan ingin membuli orang lain. Ini yang kita harapkan dapat diberhentikan. Salah satu caranya saya kira lah. Utamanya kita terkilan. Tentunya ibu bapa dan penjaga yang mendengar perkara yang berlaku, utamanya di asrama penuh, rasa macam cuak nak hantar anak-anak mereka. Jadi salah satu cadangan saya ialah satu, diminta siapa-siapa yang masuk asrama buat pengisytiharan atau ikrar. Sekolah-sekolah tersebut mereka yang masuk di asrama tidak akan mewujudkan buli ataupun sifar buli. Ini pendekatan yang saya kira perlu dilakukan. Walaupun cakap ataupun tanda tangan atau ikrar, saya rasa ini semangat roh yang perlu disemaikan awal. Itu satu. Kedua, pengalaman saya misalnya di Kementerian Pendidikan Malaysia, kita pada satu ketika dulu mewujudkan jawatankuasa disiplin dan bermesyuarat, berbincang dari semasa ke semasa untuk menangani salah satu perkaranya ialah buli. Jadi saya mengharap sangat KPM akan mewujudkan semula jawatankuasa disiplin ini supaya dapat memantau. Kita dah kenal pasti, pihak polis dah kenal pasti sekolah-sekolah panas. Kita pantau sekolah-sekolah panas ini. Kita kaji bagaimana dapat membantu mengurangkan dan menghapuskan langsung budaya buli ini jika boleh. Okey, berdasarkan pengalaman Datuk sendiri bila mengenaikan kes-kes begini kan, apakah kes yang pernah dibawakan oleh Datuk ni yang rasanya kita nak tahu kenapa sebab wujudnya dilakukan buli itu terhadap rakan sendiri, apa antara sebab-sebab yang diberikan? Ya, sebelum tu saya barangkali ingin nak berkongsi bersama. Agak menarik juga. Yang sepatutnya buli tak berlaku di sekolah agama, tapi berlaku. Dan malah ini tercetusnya di awal dahulu sekolah ampangan, maaf menggunakan contoh. Kemudian kita merasakan sekolah-sekolah militeri ataupun militeri pun tak patutnya sebab ada disiplin yang baik, yang tinggi. Tetapi berlaku sampai tikam-menikam dan sebagainya. Dan ketiga, terakhirnya saya lihat bahawa sekolah asrama elit ini pun juga menggerunkan bagi saya lah. Tetapi saya kira mungkin ada sebab-sebab tentu. Tapi yang saya katakan salah satu sebab mungkin sebab mereka pernah dibuli. Maaf saya menggunakan misalnya dengan izin kita ambil kes misalnya antara hal yang berkaitan Palestin di Gaza ini. Sebab kita lihat Yahudi ini pernah dibuli pada satu ketika dulu. Sekarang saya lihat trennya dibuli nak hapuskan etnik Gaza.
Ini satu perkara yang kali patut dihentikan. Jadi begitulah semangat roh saya kira. Di asrama-asrama penuh dan juga mungkin di sekolah-sekolah, budaya senior junior kekal dari dulu sampai sekarang. Kita harapkan bahawa kita semaikan budaya baru. Budaya baru bahawa pelajar-pelajar di situ mestilah menganggapkan mereka abang dan adik. Nasihat menasihati. Beri kerjasama di antara satu lain. Bukan barangkali mungkin pada peringkat awal pelajar-pelajar junior itu menunjukkan keangkuhan barangkali. Sebab pengalaman saya sendirilah pernah dibuli, pernah dilakukan royal flush kalau dengan izin perkataannya. Ini memang menggerunkan tapi menakutkan. Tapi pengalaman ini kadang-kadang kita lihat ini orang kata menyeronokkan juga. Mungkin untuk mengenal hati nurani antara junior dan senior. Tetapi saya kira ada cara-cara yang baik. Perlu dilakukan cara yang lebih baik. The soft approach rather than the hard approach. Dengan izin digunakan. Ya, kita tak mahu perkara ini menjadi normalisasi lah di kalangan para pelajar, tidak kira lah sekolah rendah ke sekolah menengah ke ataupun di peringkat IPT. Adakah mungkin disebabkan hukuman yang dikenakan kepada para pelajar ni macam ringan sangat ke ataupun apakah yang membuatkan para pelajar macam tak takut tentang hukuman ni? Saya mengharapkan bahawa hukuman atau denda tu perlu dilihat daripada perspektif sejauh mana dibulikan, degree of bully yang dilakukannya. Mungkin paling rendah barangkali kerja-kerja sosial patut diamalkan untuk membersihkan surau, membersihkan tandas, membersihkan persekitaran sekolah. Ini salah satu cara bahawa boleh menginsafkan bahawa ini adalah harta sepunya, perlu dijaga bersama. Semangat kerjasama mesti disemaikan di antara sekolah, antara pelajar-pelajar tersebut. Jadi soal denda barangkali tadi telah dimaklumkan. Denda kesesaan sama ada hukuman setahun atau 2,000 dikenakan, mungkin perlu dikaji semula. Mungkin ini denda ni dah lama dahulu, perlu dikaji semula, mungkin dipertingkatkan, dapat diinsafkan pelajar-pelajar tersebut. Tapi bagi saya lah, pendekatan kita bukan secara fizikal saja. Pendekatan bagi saya ialah untuk minda, hati dan juga roh perlu dipulihkan, diputihkan supaya mereka insaf bahawa dalam mengejar ilmu mesti ada kerjasama antara satu sama lain dan orang kata menginsafi bahawa kita memerlukan orang kata suasana yang nyaman, tenteram dan bukan untuk bully-membuli. Baik. Di samping kita berbual bersama dengan tetamu kita, kita juga mahu melihat bagaimana komentar anda sebagai penonton MHI. Mungkin ada pengalaman tersendiri anak dibuli ataupun pengalaman sendiri juga. Kita nak melihat bagaimana sebenarnya? Mungkin ada persoalan-persoalan yang ingin diajukan, sila titipkan di FB MHI kita. Ya, betul. Baik. Datuk, saya ada satu soalan. Sekarang kita tahu bahawa kalau di sekolah rendah, sekarang ni dia ada juga sekolah KPM, dia melaksanakan soalan melihat bagaimana tahap stres anak-anak ni. Sebab kita tahu anak-anak sekolah rendah ni pun perlu diberi perhatian. Bagaimana kalau orang yang anak-anak kita nak pergi ke asrama penuh? Adakah kita perlu memikirkan bahawa kalau nak masuk asrama penuh, selain daripada keputusan kecemerlangan pendidikan mereka, perlu juga melalui satu ujian macam melihat bagaimana tahap kesihatan psikologinya atau bagaimana? Saya rasa tak salah untuk menilai dan mengetahui tahap emosi, tahap psikologi, tahap kesiapsiagaannya. Tapi yang paling penting saya rasa ialah soal komunikasi dan hubungan rapat antara ibu bapa penjaga dengan pelajar yang duduk asrama. Saya ambil contoh saya sendiri misalnya. Saya ada anak yang belajar dengan izin mengambil contoh Kolej Tengku Kursia. Selama 6 tahun, kami setiap minggu turun. Datang bawa nasi ke, bawa apa-apa dan berkomunikasi, berbincang. Dan saya bersyukur sekolah menyediakan misalnya kawasan wakaf
untuk ibu bapa berbincang, bertanya dengan anak-anak apa masalah, ada timbul tidak misalnya hal-hal buli, apa problem yang dihadapi, apa yang diperlukan, dan adanya komunikasi yang baik. Dan inilah yang saya harapkan, adanya ruang terbuka. Anak-anak melaporkan. Kalau mungkin tidak dengan rakan-rakannya, dengan ibu bapa, dengan guru dan juga rakan perjuangan yang lain. Dan saya dengan izin juga ingin menegur, kalau bolehlah, KPM mengkaji semula tentang kedudukan warden di asrama-asrama penuh ini. Saya mengharapkan warden mestilah dilantik sebagai warden sepenuh masa. Bukan guru yang mengajar jadi warden. Jadi macam juga misalnya guru pembantu makmal, pembantu elektronik dan sebagainya. Jadi mestilah warden yang profesional, yang diberi latihan dan ada skim tenaga kerja yang baik, dan mereka menjalankan kerja. Dan kita lihat banyak kes-kes misalnya berlaku tengah malam, tengah waktu subuh, orang yang lambat turun sembahyang subuh dibuli dan sebagainya. Jadi ini di antara satu perkara yang perlu Okey Datuk, kita ada satu perkongsian dua sebenarnya di Facebook. Dari Haziq Raji katanya, jadi satu budaya tunjuk berani pada tempat yang salah. Seronok rasa diri disanjung. Kita semula balik perangai, tidak fizikal bergaduh, mental caci maki, hina jadi tujuan. Hukuman denda kena berat, tunjuk apa itu kesalahan baru diketahui dan juga mengerti. Okey, ada satu lagi. Zinat, isu buli ini tak ada penyelesaian dan sering diajukan pada pihak berkuasa, tapi sebaliknya kerap dan diabaikan laporan-laporan yang dibuat. Jadi ini adalah kisah benar yang berlaku pada anak saya sendiri. Ibu bapa mereka sebaliknya mengatakan anak mereka ni betul-betul baik. Dan anak saya diberikan peluang dan diminta beri penjelasan ke. Jadi kita tengok seterusnya. Tapi saya faham apa yang diajukan. Sebab saya juga pernah mendengar bahawa bila anak mereka dibuli, mereka cuba buat laporan pada pihak sekolah. Tapi tak mendapat kerjasama yang baik dan sebagainya. Bagaimana melihat kes yang seperti ini? Saya lihat, kita ada orang kata laluan ataupun tempat untuk mengadu. Satu tempatnya tentulah pengetua atau guru besar. Kemungkinan mungkin pengetua nak memastikan bahawa tidak ada cacat celir di sekolah mereka. Kes-kes buli mungkin akan menurunkan darjah sekolah, prestasi sekolah. Saya mencadangkan, ada saluran-saluran yang lain. Laporkan kepada pihak PIBG. Laporkan misalnya pihak ketua tempatan. Laporkan kepada misalnya pihak pemimpin belia atau pihak politik di sini. Saya tak ada bersalahan. Malah boleh dilaporkan terus kepada polis. Kalau kita dah beri saluran-saluran yang telah saya nyatakan dahulu. Tentunya yang pertama, kalau ada warden dahulu. Kedua ialah guru disiplin. Ketiga mungkin barulah orang kata kacau guru pengetua atau guru besar. Kemudian dihebahkan tempat lain. Dan saya percaya dengan mungkin jangan menekan secara individu, tetapi kita ceritakan secara berkumpulan dengan rakan-rakan yang lain yang pernah anak-anak mereka dibuli dan laporkan. Dan saya setuju misalnya tadi dikatakan misalnya hukuman tak begitu memadai. Ini KPM atau pihak polis boleh kajilah semula. Sebab waktu ini saya rasa tidak ada denda-denda berkaitan dengan misalnya kalau buli ringan, buli berat, buli pertengahan, buli yang teruk dan sebagainya. Mungkin ini dikaji semula. Hukuman itu sebenarnya kalau kita ikutkan mangsa buli itu berlaku kecederaan saja, tidak melibatkan kematian. Kalau kematian mungkin akan ada hukuman yang lebih beratlah menanti kepada para pelaku kes buli ini. Jadi yang paling penting adalah komunikasi lah di kalangan yang membuli ini daripada pihak ibu bapa dan juga kepada pihak di sekolah juga penting sebenarnya. Kita juga perlu satu lagi lah saya nak sentuh di sini. Misal duduk di asrama. Di tempat yang ada hubungan interaksi yang lain. Saya harapkan adanya semangat roh berjemaah. Jika dah berterusan berjemaah melalui solat, melalui makan bersama, melalui riadah bersama, saya rasa hubungan rapat itu akan
dapat dikekalkan. Dan tidak akan berlaku misalnya antara senior dan junior. Ini yang kita nak kekalkan. Kita nak kekalkan apa orang kata rakan sebaya atau apa sahabat dengan sahabat bantu membantu. Tapi kita kena kaji juga Datuk, saya kira kalau berjemaah ni takut salah guna juga. Kan kadang-kadang peraturan contohnya satu dom seorang buat salah, satu dom kena denda. Itu memberi satu dendam lain pula yang akan membawa kepada kes buli juga. Itu perlu dilihat semula juga kaedah-kaedah seperti itu. Jadi pendek kata pelbagai seluruh ranah yang boleh kita adukan. Anda kata kalau kita ni ada mengalami masalah buli ni dan anda jangan rasa malu. Kadang-kadang ada yang kena buli tu malu, takut nak cerita kan. Kongsilah kepada mereka yang betul-betul dekat dengan kita, insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak Datuk di atas perkongsian ini. Profesor Madya Datuk Muhammad Ali Hassan, Presiden PIBGN, Majlis Pemufakatan PIBG Nasional. Betul. Okey, kita nak berhenti pada seketika dan lepas ini kita bercakap tentang Hari Agri Komoditi Negara 2023. Jangan ke mana-mana. Okey, Mechai kini kembali seperti mana yang dikatakan kita nak bercakap tentang Hari Agri Komoditi Negara 2023 yang bakal disambut pada 5 Disember nanti bagi mempromosikan sektor agri komoditi negara. Untuk itu, terus saja kita ingin kenalkan kepada anda, kita bersama dengan Datuk Mat Zaidi Muhammad Karli, Ketua Setiausaha Kementerian Perlandangan dan Komoditi. Terima kasih Datuk sudah datang bagi berkongsi tentang Hari Agri Komoditi Negara 2023. Jadi mungkin soalan pertama saya nak tahulah agaknya bersempena dengan sambutan Hari Agri Komoditi ini, ideanya tu tercetusnya bagaimana, Datuk? Sebenarnya idea datangnya Hari Agri Komoditi Negara ini sebenarnya adalah di peringkat awal apabila kita melihat bahawa sumbangan agri komoditi terlalu besar kepada pembangunan ekonomi negara. Jadi kalau kita ada hari-hari yang lain selain daripada hari yang kita tahu, Hari Guru misalnya ataupun Hari Wanita dan sebagainya kan. Jadi apa tidaknya kalau kita ada satu hari yang memberi pengiktirafan kepada agri komoditi negara. Jadi sebab itulah kita akan membawakan 5 hari bulan Disember ini sebagai Hari Agri Komoditi Negara yang akan kita sambut insya-Allah. Ya, sama-samalah kita sambut pada 5 Disember nanti insya-Allah, Datuk. Okey, apakah tema pelaksanaan Hari Agri Komoditi ini dan bagaimanakah konsep pelaksanaannya, Datuk? Okey, dari segi temanya adalah memacu kemampanan industri agri komoditi negara. Jadi konsepnya sudah tentu kita akan mengadakan dalam pelbagai bentuk. Kita ada beberapa aktiviti yang telah pun dirancang, iaitu antaranya seperti larian kita ada, and then anugerah pun kita ada. Kita akan memberi pengiktiraf kepada mereka yang telah banyak berjasa kepada sektor agri komoditi ini. Selain kita akan mengadakan sedikit pameran lah dalam bentuk reruai dan sebagainya untuk kita adakan booth pada masa berkenaan lah. Itu antaranya lah kan yang telah pun disusun pada sambutannya nanti insya-Allah. Okey, bersempena dengan sambutan sulung Hari Agri Komoditi ini yang bakal berlangsung 5 Disember nanti, kita nak tahulah antara fokus, aktiviti dan juga jangkaan lah untuk sambutan kali ini. Okey, seperti yang saya sebutkan tadi, antara aktiviti yang saya fikir agak signifikan di mana kita akan mengadakan Agri Commodity Walk. Jadi di situlah kita menggalakkan mereka yang di luar sana, masyarakat terutamanya golongan komoditi untuk bersama-sama dengan kita untuk sama-sama menyambut Hari Agri Komoditi ini. Jadi maknanya kita berjalan sepanjang 5 km di kawasan di depan pejabat kita di Putrajaya. Dan pada masa yang sama kita juga saya sebutkan tadi ada reruai dan sebagainya untuk mereka menghargai, menghayati apakah itu sektor agri komoditi, apakah sumbangan kepada negara misalnya, kepada rakyat. Itu yang kita ingin bawakanlah pada hari berkenaan. Jadi inilah masanya untuk anda datang beramai-ramai untuk kita nak mengetahui pelbagai ceritalah berkenaan dengan Hari Agri Komoditi ini. Okey, kita tahu bahawa dengan sambutan kali ini macam terbuktilah bahawa sektor agri komoditi ini memang memainkan peranan penting dalam masa sama juga memberi kesumbangan kepada ekonomi negara. Jadi mungkin Datuk boleh kongsikan juga tentang apakah mungkin usaha-usaha yang dilakukan oleh kementerian sendiri untuk nak mengangkat ke semua sektor komoditi ini untuk nak meningkatkan produktiviti negara. Kita oleh kerana agri komoditi ini merupakan memberi sumbangan yang begitu penting,
banyak inisiatif yang kita telah laksanakan, sedang rancang dan akan dilaksanakan. Jadi antaranya adalah insentif-insentif yang kita telah berikan, kita cadangkan kepada mereka pemain-pemain industri ini, sama ada di peringkat huluan, pertengahan ataupun hiliran. Jadi merangkumi pelbagai kelompok lah. Jadi kalau kita lihat dari segi huluannya misalnya, yang terlibat adalah pekebun kecil. Jadi pekebun kecil ini sudah tentu mereka memerlukan satu suntikan ataupun bantuan dalam bentuk asisten dan sebagainya. Jadi itu kita juga akan berikan kepada mereka untuk kita mengangkat industri kita supaya lebih lagi menyumbang kepada pendapatan negara kita. Kalau kita soal sumbangan tadi kan sedikit saya. Kalau kita lihat pada tahun lalu misalnya, kita menyumbang sebanyak 207 bilion. Itu merupakan satu jumlah yang besar kepada pendapatan ekspor negara. Dan dari segi persentage pula, kita almost 13% daripada pendapatan ekspor negara kita. Jadi memang sangat pentinglah, sebab itu kita meneruskan agenda kita, pemerkasaan industri ini untuk terus demi kemampanan industri kita. Kita mahu industri kita terus sehingga 100 tahun akan datang misalnya. Jadi itulah antaranya. Ya, banyaklah sebenarnya sumbangan yang telah pun diberikan daripada pihak agri komoditi ini dalam nak meningkatkan produktiviti dalam negara ini kan. Okey, mungkin ada penonton di luar sana mungkin nak mengetahuilah mungkin apakah komoditi-komoditi negara yang berada di bawah silian KPK sendiri. Okey, agri komoditi ini sebenarnya mungkin ada di luar sana yang masih lagi belum faham. Agri komoditi ini sebenarnya komoditi berasaskan pertanian. Jadi antaranya ada 8 di bawah sektor di bawah Kementerian Perdagangan dan Komoditi. Antaranya sawit. Kalau kita bercerita sawit sudah tentu ramai yang tahulah kan. Sawit, kita ada getah, kita ada kayu kayan, kita ada lada, kita ada koko, kita ada kenaf, kita ada biobana api dan juga yang terbarunya adalah kita ada biojisim. Jadi itu adalah merupakan 8 sektor yang berada di bawah seliaan Kementerian Perdagangan Komoditi untuk menjana pendapatan ekspor negara. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, jadi yang terakhir ini mungkin Datuk boleh kongsikan sekali lagi untuk galakkan kepada penonton agar mereka bersama-sama nanti dalam menjayakan sambutannya nanti. Silakan. Ya. Jadi pada 5 hari bulan Disember nanti kita mengharapkan supaya setiap rakyat Malaysia dapat menyambut hari berkenaan, kerana hari itu merupakan hari yang begitu penting dalam kita memberi penghargaan, pengiktirafan kepada agri komoditi. Jadi bagi mereka yang berkesempatan menyambut bersama-sama dengan kementerian, kita akan laksanakan program berkenaan, sambutan berkenaan iaitu di PICC yang akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri yang juga merupakan Menteri Perdagangan dan Komoditi. Jadi of course sudah tentu ada beberapa saya sebutkan tadi ada pengiktirafan yang kita akan bagi, anugerah kita akan bagi terutamanya kepada mereka yang telah banyak berjasa ni. Kita ada tokoh nanti tapi kita inilah tunggulah pada 5 bulan ini. Dan sudah pastinya sambutannya adalah untuk nak memperkasalah tentang dasar agri komoditi negara dalam masa yang sama juga. Dan jangan lupa kita ada agri komoditi walk nanti. Dan bersama-sama juga kita boleh sihatkan tubuh badan kita juga akan bersama-sama. Baik, terima kasih diucapkan kepada Datuk kerana sudi datang bagi berkongsi tentang sambutan Hari Agri Komoditi Negara 2023. Terima kasih Datuk Mat Zaidi Muhammad Karli, Ketua Setiausaha Kementerian Perdagangan dan Komoditi. Okey, kita nak berhenti pada seketika. Kembali lagi di Malaysia Hari Ini. Baik, terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami di Malaysia Hari Ini. Okey, Farhan nak kongsikan bersama dengan kalian. Ini satu lagi topik. Kita nak bincangkan berkenaan dengan Akta Kecekapan dan Konservasi Tenaga 2023 ataupun Energy Efficiency and Conservation Act. Kita bercakap berkenaan dengan akta ini adalah di bawah Suruhanjaya Tenaga. Jadi kita nak perkenalkan terlebih dahulu tetamu kita pada hari ini iaitu Dr. Insinyur Teknologis Abdul Razib Daud, Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya Tenaga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi bersama dengan kami. Okey. Kita sedia maklum bahawa Suruhanjaya Tenaga telah pun beroperasi lebih daripada 2 dekad. Tetapi saya pasti ada juga masih ramai yang tidak mengetahui peranan dan juga fungsi Suruhanjaya Tenaga ini. Mungkin Datuk boleh kongsikan bersama dengan kami.
Terima kasih Puan Farihah. Terima kasih saya ucapkan kepada TV3 kerana menjemput kami hari ini rancangan MHI. Jadi sebagaimana yang tuan-puan dan penonton sedia maklum, badan-badan kawasan lain seperti SKMM, MCMC, SPAN dan juga Security Commission, SC dan juga Bank Negara, Suruhanjaya Tenaga adalah badan kawasalia untuk dua sektor utama, iaitu pembekalan elektrik dan juga gas berpaip. Jadi kita ada 3 akta di bawah Suruhanjaya Tenaga, Akta Bekalan Elektrik, Akta Bekalan Gas dan baru-baru ini ada akta baru, Akta Kecekapan dan Konservasi Tenaga. Dan betul semenjak 2001 lagi ST sudah hampir lebih daripada 2 dekad dan jurisdiction kita atau kawasan kita bertanggungjawab adalah Semenanjung Malaysia dan juga Sabah untuk hari ini. Dan kita ada 3 kalau core business ataupun fungsi utama Suruhanjaya Tenaga. Yang pertama segi kawasan ekonomi, penentuan tarif elektrik, dan kedua kawasan teknikal, mutu-mutu perkhidmatan untuk yang dibekalkan oleh utility tenaga dan juga gas berpaip, dan yang penting keselamatan elektrik dan keselamatan gas berpaip untuk menjaga keselamatan publik, orang awam dan juga pekerja-pekerja di bawah organisasi yang kita lesenkan. Dan kita juga membuat promosi. Selama ini kita ada promosi Jadilah Bijak Tenaga ataupun Energy Efficiency ataupun Energy Smart yang kita menwar-warkan kepada rakyat untuk supaya lebih efisien menggunakan tenaga dan cekap dan jimat dan selamat. Okey. Berkenaan dengan Akta Kecekapan dan Konservasi Tenaga 2023, Datuk, apa sebenarnya rakyat perlu faham berkenaan dengan akta ini? Latar belakangnya. Okey. Saya mulakan dengan dasar tenaga negara oleh kerajaan. Bertepatan dengan hari ini kita berbincang berkenaan dengan perubahan iklim, kesan-kesan greenhouse gas ataupun gas rumah hijau. Dan kerajaan telah mengumumkan yang negara kita akan mencapai seawalnya sifar bersih atau net zero GHG 2050. Itu selari dengan dasar yang diumumkan oleh kerajaan. Jadi bertepatan dengan adanya akta EECA yang kita panggil ini, in short, untuk kita sama-sama menuju ke arah 2050. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan masih ingat, kita ada baru-baru ini kita lancarkan NETR, National Energy Transition Roadmap ataupun hala tuju peralihan tenaga negara. Salah satu inisiatif yang penting adalah energy efficiency and conservation. Jadi akta ini akan membantu untuk sama-sama mencapai penurunan greenhouse gas ke arah sifar bersih 2050. Kalau kita lihat supply and demand ataupun dari segi pembekalan dan juga permintaan, sentiasa kita harus mengimbang pembekalan. Permintaan akan sentiasa berkembang. Jadi EECA ataupun energy efficiency ini di sudut permintaan. Jadi kalau kita boleh mengurus permintaan, kita boleh mengurangkan pembekalan tenaga. Sebab pembekalan tenaga amat kompleks dan amat memerlukan belanja yang besar. Kita perlu membina loji-loji janakuasa, perlu menambah renewable energy ke dalam energy mix kita dan juga kos-kos import bahan-bahan api daripada luar negara, ada melibatkan energy security dan sebagainya. Jadi bila ada pengurusan yang cekap, efisien dari segi permintaan, jadi kita boleh mengurangkan permintaan dan kita boleh mengawal pembekalan dengan secara berhemah dan bijak. Ini penting yang penting untuk kita pastikan bahawa ada keseimbangan tu. Ya, betul. Okey. Kita nak tahu juga apakah implikasi rancangan undang-undang ini kepada para pengguna? Ya. Jadi kalau kita tengok objektif, memang kita menggalakkan penjimatan tenaga. Secara terusnya kita ada industri-industri yang akan terkesan, pengguna-pengguna industri, pengguna-pengguna komersial, pengguna industri yang tidak banyak. Bilnya sekitar 2.4 juta, dia akan terlibat dengan akta ini, dan juga pengguna komersial, bil yang sama, lebih kurang 43% untuk pengguna industri dan 0.04% saja untuk pengguna komersial yang akan memerlukan pelantikan pengurus tenaga,
juru audit tenaga dan ada sistem pengurusan tenaga, plan dan juga laporan tahunan yang akan diserah kepada Suruhanjaya Tenaga. Dan juga tak lupa kita akan labelkan bangunan-bangunan. Kita bagi star rating lah. Daripada 1 star hingga 5 star. Kita panggil label intensity tenaga ataupun BEI. Penggunaan tenaga setiap bangunan. Dan terakhirnya kita ada kita panggil MAPS, label cekap tenaga untuk barang-barang domestik, peti sejuk, pengawal dingin dan sebagainya, dengan taraf-taraf bintang untuk alat-alat yang kita uji dan kita akan nilaikan. Jadi itu implikasi kepada industri dan kepada pengguna-pengguna. Ya. Dan daripada informasi itu pastinya kita tahu setiap akta yang kita gubali pasti ada kelebihan dia. Betul. Jadi kita nak tahu apa kelebihan akta kecekapan dan konservasi. Saya bagi contoh direct, Fariha. Jadi kita tengok kalau kita bandingkan 2 star rating dengan 5 star rating, kita ambil peti sejuk. Okey. Kalau menggunakan 5 star rating, penjimatan sebanyak lebih kurang RM120 untuk setahun. Jadi memang harga tu agak lebih mahal daripada 2 star. Jadi ada penjimatan, ada orang kata return of investment lah, ataupun break even. Itu kesan direct daripada pengguna domestik. Dan tidak lupa juga ada penjimatan untuk pengguna industri, walaupun ada kos untuk melantik pegawai-pegawai, energy manager sebagainya. Jadi kalau kita kira setahun, lebih kurang 10% penjimatan daripada bil yang dibayar 24 juta tadi. Itu kita punya anggaran. Jadi kelebihan dia banyak. Dan untuk makro, untuk negara, kita akan jimat lebih kurang hampir 100 bilion hingga 2050. Kos untuk kita bina jana kuasa dan guna fuel untuk kita bakar, untuk kita jana elektrik dan sebagainya. Dan tak lupa juga alam sekitar. Kita akan jimat sebanyak lebih kurang 200,000 kilotan CO2 yang kita terpaksa lepaskan. Kalau kita tidak ada program ni, kita penggunaan tenaga akan lebih bertambah. Dan kalau kita bandingkan dengan pokok yang kita kena tanam, hampir 8 bilion pokok yang kita tanam untuk kita menghirup atau CO2 daripada pelepasan GHG dengan penggunaan tenaga yang lebih. Dan tak juga lupa juga tadi saya sebutkan pengurus tenaga, kita akan adakan lebih kurang 2,500 pekerjaan baru untuk industri yang kita akan laksanakan ni akan datang. Ya. Okey, Datuk. Mungkin pesanan terakhir dari Suruhanjaya Tenaga kepada para penonton MHI pada hari ini. So pada saya, segala usaha yang kita buat, yang kita lakukan sekarang ni bukanlah segala-galanya untuk kita. Sebenarnya untuk anak-anak, cucu-cucu kita yang kita akan wariskan bumi ini, kita buat yang terbaik lah, untuk kita serahkan yang terbaik. Itu sebenarnya ini antara usaha yang dilakukan untuk generasi baru nanti, untuk negara kita juga. Baik, terima kasih diucapkan buat Datuk Insinyur Teknologis Abdul Razib Daud, Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya Tenaga. Baik, kita nak serahkan kepada Afad. Okey, terima kasih Fariha. Baik, kita cakap tentang semifinal Muzik kali ke-30. Dominasi 12 lagu kini bermula. Antara 30 buah lagu, 12 lagu manakah yang akan layak ke pentas berprestij anugerah juara lagu ke-38. Saksikan Muzik 38 separuh akhir pada 15 hingga 17 Disember nanti jam 3 petang di TV3 dan juga stream pastinya juga melalui tonton. Silakan Fariha. Dah di penghujung rancangan nampaknya kita. Jangan lupa untuk saksikan Malaysia hari ini esok. Ini tajuknya Sihir guna-guna. Jadi apa? Suka-suka Afad? Tak, saya tiba-tiba saya nampak awak adalah suami yang paling setia dan penyayang. Alhamdulillah kepada isteri-isteri luasan. Tak, bukan isteri Afad je seorang Si Afad seorang je. Seorang. Okey, jangan lupa saksikan esok Sihir Ilmu Guna-Guna. Ini pastinya walaupun kita dah berada di tahun yang moden, tetapi makin moden juga. Sihir guna teknologi. Macam mana pula Sekali lagi akan kita kongsikan esok hari. Saya Fazli Fuad. Bye. Saya Faria On. Bye.